والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Imi Sofi Ahmad dalam Assalamualaikum Subuh menemani anda pagi ini. Kita bermula daripada jam 6.30 pagi setiap hari hingga jam 9.30 pagi, dan alhamdulillah semoga diberikan barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk pagi kita pagi ini dan juga pagi-pagi yang seterusnya, insya-Allah semoga menjadi manfaat kepada diri kita dan juga kepada semua. Dan terima kasih kepada anda para penonton TV Al-Hijrah yang setia, yang barangkali ada yang baru balik daripada masjid, barangkali ada yang baru lepas solat jemaah, barangkali ada yang baru sesudah salam, baru berzikir, baru wirid, baru membaca Al-Quran dan membuka TV Al-Hijrah. Untuk apa? Untuk kita menimba ilmu bersama. Ini juga umpama peringatan-peringatan untuk kita bagi meneruskan hari-hari yang mendatang. InsyaAllah jangan lupa like, share dan juga kongsikan bersama sanak saudara. Sebab apa? Kita nak masuk syurga ni bukan kita saja, tapi kalau boleh kita nak masuk bersama dengan orang yang tersayang. Sebagaimana kita menyayangi mereka di dunia ini, maka dengan inilah kita membawa kasih sayang ini hingga ke jannah, insya-Allah. Dan para penonton, hari ini kalau kita katakan Assalamualaikum subuh kita, bicara kita pagi ini, sarapan jasmani kita, sarapan rohani kita pada pagi ini berkenaan dengan perjalanan terakhir nafas di hujung hala. Kita perdengarkan dulu bacaan ayat suci Al-Quran daripada Syekh Hasim Osman berkenaan dengan tajuk hari ini daripada surah Al-Anfal ayat 50 hingga 51. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن
صدق الله العظيم. Dan amatlah ngerinya kalau engkau melihat, wahai orang yang memandang, ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka, sambil berkata, rasalah kamu azab siksa neraka yang membakar. Azab siksa yang demikian itu ialah disebabkan apa yang telah dilakukan oleh tangan kamu sendiri. Kerana sesungguhnya Allah tidak sekali-kali berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Sadaqallahul Azim. Para penonton, tajuk kita di Assalamualaikum Subuh pagi ini berkaitan dengan perjalanan terakhir nafas di hujung hala. Seperti mana ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Dan inilah perjalanan hidup kita. InsyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan, untuk bercerita kepada kita bagaimana untuk kita menghadapi hari-hari terakhir kita nafas di hujung hala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seram Ustaz, seram tajuk ni. Allah Jadi sebelum kita meneruskan perbincangan kita Ustaz, dapatlah Ustaz bawakan kepada kami untuk tadabbur ayat yang telah dibacakan oleh Syekh Asim sebentar tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba, alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, anugerah, dan Allah berikan kepada kita hari ini kesempatan untuk sama-sama kita menjadi ahli dunia. Semoga apabila kita diberikan peluang, kita gunakan peluang untuk mengabdikan diri kepadanya. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibacakan tadi seperti mana di dalam surah Al-Anfal ayat 50 dan 51 yang disampaikan oleh Ustaz Asim Osman. Jadi bila kita sebut mengenai tentang perjalanan terakhir, bagaimana ayat tadi menceritakan bagaimana malaikat mencabut nyawa khususnya orang-orang kafir. Maka di sini disebutkan oleh para alim ulama, apabila malaikat itu datang, malaikatul maut datang, lalu malaikatul maut ini dia akan melihat sama ada orang yang ingin dia cabut nyawa itu, adakah orang ini orang yang soleh ataupun orang ini adalah orang kafir. Maka kehidupan kitalah yang menentukan bagaimana cara malaikat akan mencabut nyawa. Sebab itu kata para alim ulama dalam ayat ini, malaikat akan datang iaitu dengan rupa paras yang orang kata dalam bahasa Kedahnya cengih lah, ataupun garang dalam keadaan bengis. Maka pada waktu itu seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala sebut, dia akan mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka sambil berkata, rasalah kamu azab yang mana siksaan neraka yang membakar. Sebelum Allah masukkan ke dalam neraka Allah, sebelum Allah seksa mereka ke dalam neraka, waktu mereka nak melafazkan ataupun ketika mana nyawa nak keluar daripada badan itu juga, kata ulama, sudah terseksa. Sebab itu betapa dahsyatnya dan betapa azabnya orang yang memilih jalan kehidupannya di atas muka bumi ini dengan kehidupan yang salah. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat ini, Allah kata demikian itu adalah disebabkan apa yang telah mereka lakukan dengan tangan pilihan mereka di atas muka bumi. Maka sebab itu ayat ini menjadikan kita untuk memilih sama ada kita pilih jalan yang Allah redha ataupun jalan yang tidak Allah redai. Allahu Akbar Ustaz. Saya kira mukadimah yang cukup untuk kita membuka minda mata kita pada pagi ini. Ustaz, bila kita cerita berkenaan dengan perjalanan terakhir, semua daripada kita sentiasa berdoa, ya Allah Tuhanku, berikanlah kami ni husnul khatimah, maknanya pengakhiran yang baik. Dan pengakhiran yang baik ini, bila nak cerita pada macam minggu lepas kan dah berbicara tentang tibanya sakaratul maut, dan kali ini kita nak cerita bagaimana yang dimaksudkan dengan sakaratul maut tu. Adakah secara spesifiknya roh keluar di kerongkong yang bagaimana, dan bagaimana, adakah beza untuk sakaratul maut bagi seorang mukmin dan juga yang tidak beriman, itu sama atau bagaimana? Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Qiyamah
ayat 26 hingga ayat 28. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Sedarlah, kata Allah, janganlah mengutamakan kita hari ini, mengutamakan dunia lebih daripada kita lihat pada akhirat. Sedangkan perjalanan hidup kita adalah akhirat, di sana kekal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut apabila roh sampai ke kerongkong. Ketika mana roh sudah sampai ke kerongkong dan orang yang hadir di sekeliling kita mengatakan siapa yang dapat menyembuhkan, siapa yang dapat memberikan kepadanya, dapat mengubati supaya dia boleh hidup seperti biasa, boleh sihat seperti biasa, dan wazanna annahul firaq, dan dia sendiri yang sedang menghadapi sakaratul maut itu sendiri, bahawa dia tahu itulah saat yang mana dia akan berpisah daripada badan, nyawanya akan berpisah daripada badan. Kerana itu sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut mengenai tentang soal kematian, sama ada orang yang soleh ataupun orang yang tidak beriman, mereka semua akan merasai mati. Kita semua akan merasai mati, seperti mana Amy sebutkan tadi, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Cuma sahabat-sahabat penonton, Ustaz nak ajak, bagaimana cara kematian kita yang perlu kita tentukan. Ini yang penting. Sama ada kita menjadikan diri kita orang yang beriman sehingga nyawa yang akan keluar daripada badan kita adalah orang kata sebagai orang yang beriman, ataupun dengan azab, dengan siksaan keluar dengan cara yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu persoalan ini dia melihat kepada bagaimana keadaan hidup kita pada hari ini. Allah berikan kepada kita peluang hari ini untuk kita bertaubat kepada Allah, untuk kita kembali kepada Allah, untuk kita sentiasa beristighfar. Maka tiba-tiba kita pilih jalan, kita kufur kepada segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita pilih jalan kita sendiri, maka sudah pasti nyawa apabila keluar daripada badan, maka itulah tanda kita akan mengetahui, kata ulama, keputusan untuk mengetahui syurga ataupun neraka ketika mana datangnya malakatul maut. Allahu Akbar. Amy, bila kita baca di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana sekiranya nyawa ini datangnya para malaikat dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang baik, maka kita tahu pengakhiran kita insya-Allah pengakhiran yang baik. Tetapi apabila datang dengan muka yang bengeh, dengan bau yang busuk, maka kita tahu di sana itulah pengakhiran yang esok kita akan hadap dengan dahsyat, yang mana perjalanan itu kita rasa perjalanan yang kita tidak mahu pergi, dan kita doa untuk Allah kembalikan, Allah tangguhkan supaya kita boleh bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita inilah yang menentukan bagaimana cara kehidupan, sama ada kehidupan kita baik ataupun tidak, maka kita pilih di tangan kita. Allahu Akbar. Ustaz, di pagi Jumaat ni, Jumaat Mubarakah ni, bila kita bercerita berkenaan dengan hujung perjalanan terakhir, nafas di hujung hela, berkenaan dengan sakaratul maut, adakah kita ni tahu ketika mana malaikat datang? Maksudnya kita ada rasa, kita tahu, dan adakah bagaimanakah keadaan secara spesifik seorang yang beriman dengan orang yang tidak beriman? Adakah seperti mana ditarik, direntak roh itu, atau bagaimana? Dan bagaimana untuk kita, orang yang hidup, yang belum lagi menghadapi sakaratul maut, berhadapan dengan orang yang di hujung hala? Ustaz, kita tangguhkan jawapan ni, kita nak berehat seketika. Para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu
para penonton, ketika mana tiba saat sakaratul maut, ketika itu tidak ada lagi yang boleh kita lakukan, hanyalah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, bagaimanakah sakaratul maut kepada orang yang soleh dan kepada orang yang kufur? Dan bagaimanakah orang di sekeliling menghadapi orang yang di hujung hala? Sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang perjalanan terakhir, kadang-kadang dia boleh menitiskan air mata. Sebab kita tidak tahu bagaimana keadaan kita nanti pada waktu itu. Ustaz boleh berbicara dengan lancar, kita boleh memberikan pengetahuan, tetapi ketika kita nak berhadap hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada waktu itulah amal iman kita akan menentukan sama ada kita berjaya ataupun tidak. Bila kita sebut tentang sakaratul maut kepada orang-orang yang soleh, maka Imam Ghazali mengatakan bahawa orang beriman akan menghadapi sakaratul maut dengan beberapa keadaan. Yang pertamanya, akan datang malaikatul maut yang rupanya baik dan berpakaian indah. Berdasarkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya. Sesungguhnya seorang hamba mukmin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila telah meninggalkan dunia dan pergi menuju hari kiamat, wa iqbalil fil minal akhirah, nazala ilaihi minas sama'il malaikah bidun alwujuh, maka akan turun padanya malaikat yang mana rupa parasnya adalah segak dan mukanya putih, ka'anna wujuhahumus syams. Muka para malaikat yang turun pada waktu itu seperti kata Nabi adalah seperti matahari. Kemudian yang kedua, si mati mengetahui bahawa dirinya merupakan ahli syurga. Ini orang yang beriman, sebab malaikat turun dalam keadaan rupa paras yang elok, dalam keadaan muka berseri-seri. Maka si mati kata, seperti mana di dalam surah Yunus, firman Allah di dalam ayat 64, bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Maka mereka tahu mereka akan masuk ke dalam syurga Allah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana malaikatul maut datang, maka dia akan memberi salam kepada orang yang nak mati. Kemudian para malaikat memberikan kabar gembira, rohnya iaitu akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mukmin ini, kata seperti mana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i, para malaikat ataupun malaikatul maut dia akan berkata, keluarlah ukhruji radiyatan mardiyah, keluarlah roh dalam keadaan redha lagi diredai kepada Allah, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan kasih sayang. Maka akan keluar roh itu dalam keadaan wangi yang terbaik, baunya seperti mana bau kasturi sampai ke pintu langit. Allahu Akbar. Kemudian roh orang yang mukmin ini akan diangkat ke langit sehingga diiringi oleh para malaikat, dan akhirnya kata para alim ulama, malaikat akan menyeru dengan namanya, dengan nama yang baik, dijemputnya dengan jemput yang baik, kemudian akan dihantarkan rohnya ke dalam jasad dengan cara yang baik. Inilah roh orang mukmin. Adapun roh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, apabila kita sebut tentang roh yang tidak beriman, maka sudah pasti kita mendoakan supaya kita tak tergolong dalam golongan ini. Maka roh yang mana akan keluar daripada orang-orang yang kufur, maka keluarnya dalam keadaan busuk. Kemudian bukan itu saja, datang malaikatul maut, maka datangnya dalam keadaan bengis, dalam keadaan marah. Kenapa? Kerana hidupnya kita ini dalam keadaan mencari redha, bukan redha Allah, tetapi redha manusia. Kita cari pangkat, kita lupa mengenai apa tanggungjawab kita selaku hamba Allah. Maka sebab itulah orang yang tidak sempat bertaubat, buat benda-benda haram, buat perkara-perkara yang haram, kufur atas segala apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, pada waktu itu kata ulama, maka ia sudah diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia nak meninggalkan dunia ini lagi. Sebab itulah bila kita sebut datangnya malaikatul maut kepada roh orang kafir, maka pada ketika itu datang dalam keadaan yang marah, kemudian dalam keadaan wajah yang bengis, kemudian mengatakan keluarlah roh yang buruk lagi busuk,
untuk menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila orang yang berada di sekeliling orang yang hampir sakaratul maut, apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukanlah dengan kita menyebut nama Allah di telinganya, supaya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, kerana detik itulah yang akan menentukan sama ada dia mendapat redha Allah ataupun mendapat kemurkaan Allah. Kerana pada minggu lepas kita dah berbicara, pada waktu itu godaan syaitan makin hebat. Supaya dia ingat Allah, dia kembali kepada Allah. Sebab itu kita yang tengok orang yang sedang dalam sakaratul maut, maka kita kena sentiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar Ustaz. Dan Ustaz, bila kita teringat ayat auzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu radiyatan mardiyah. Jadi bagaimana yang kita nak katakan untuk kita menghadapi sakaratul maut itu yang sebenarnya kita takut, tapi kita ada cara bagaimana untuk kita membentuk sakaratul maut kita itu, untuk kita kembali dengan jiwa yang tenang dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sahabat-sahabat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Amy, muslimin muslimat, kita kena berdoa kepada Allah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan doa ini, yang mana kita kalau sekiranya kita berdoa, Allah akan makbulkan doa kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi anjurkan satu doa seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Majah. Nabi SAW berdoa dan kita hafal doa ini supaya kita dapat mengamalkan dan akhirnya pengakhiran sakaratul maut kita Allah bantu kita. Apa doanya? Allahumma inni ala sakaratil maut. Ustaz ulang sekali lagi. Allahumma inni ala sakaratil maut. Iaitu, ya Allah, bantulah aku, berilah aku pertolongan ya Allah kepadaku untuk menghadapi sakaratul maut. Kerana itu sakaratul maut apabila dia datang, maka pada waktu itulah tidak ada gunanya penyesalan yang kita lakukan, yang kita nak kembali kepada Allah, kerana waktu itu sudah habis, sudah tiba masanya kita berhadapan dengan Allah. Kehidupan kita hari ini, keseronokan kita akhirnya semuanya akan ditutup. Maka pada waktu itu, walaupun keluar air mata darah sekalipun, ahli keluarga kita merayu, meratap, kita berdoa, maka tidak ada jalan. Melainkan pada waktu itu, kita akan tahu tempat kita sama ada syurga Allah ataupun neraka Allah. Sebab tu kita kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segera. Jangan tunggu lama-lama, kerana kematian itu boleh menjemput pada bila-bila masa. Allahu Akbar. Dan saya tertarik kepada satu komen di Facebook oleh Zian. Ustaz, ketika roh berada di kerongkong, tiada yang boleh menyelamatkan mana-mana insan. Malaikat maut tidak akan menunggu walau sesaat. Adakah benar dalam tempoh 140 hari sebelum kematian kita, malaikat maut telah pun berdamping dengan kita? Bagaimana sebagai bakal jenazah itu harus lakukan untuk peroleh husnul khatimah? InsyaAllah kita akan sebutkan tentang perjalanan terakhir, tanda-tanda orang yang nak mati, kerana ada ulama yang mengarangkan 100 hari apa tanda dia, 40 hari apa tandanya. Cuma kadang-kadang kita yang tidak sedar, kita yang tidak tahu dan kita yang lalai. Itu dia, insyaAllah kita akan sambung dalam episod yang seterusnya, insyaAllah. Namun berkenaan dengan hari ini, perjalanan terakhir, nafas di hujung hela. Ketika mana nafas di hujung hela, tidak ada lagi yang mampu menyelamatkan kita. Tidak ada lagi yang mampu menghentikan perjalanan itu. Dan Ustaz, sebagai menutup, saranan, pesanan, bimbingan, doa seperti mana telah Ustaz ajarkan kepada tadi, untuk kita sentiasa bersedia. Perjalanan ini perjalanan yang kita rancang, perjalanan yang Allah tentukan. Semoga nafas di hujung hela adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Husnul khatimah. Sahabat-sahabat sidang penonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita lakukanlah amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, yang boleh mengembalikan kita redha Allah, itu kita akan dapat. Yang boleh menginsafkan diri kita. Carilah apa yang kita nak cari, tetapi yang paling penting yang kita cari itu mestilah diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Mungkin hidup kita 60 tahun, 70 tahun. Kehidupan di sana kekal selama-lamanya.
maka bagaimana kita nak menghadapi di sana nanti, fikir-fikirkanlah insya-Allah. Akbar. Amin amin ya rabbal alamin. Para penonton, semoga semua kita insya-Allah diberikan kemudahan dalam sakaratul maut dan juga husnul khatimah insya-Allah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang merupakan pengerusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Banyak sangat insya-Allah sebenarnya akan kita bincangkan, akan cerita berkenaan dengan Al-Bayan dan sebagainya insya-Allah. Namun insya-Allah pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih banyak Ustaz untuk pagi ini dan kepada anda para penonton TV Al-Hijrah. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan saya dalam Assalamualaikum 7 selepas ini.